Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, Kak Tina juga sudah beransur pulih dan beransur sihat. Baiklah hari ini Kak Tina nak ajak rakan-rakan ikut aktiviti Kak Tina menguruskan kucing Kak Tina ataupun anak-anak bulus Kak Tina. Okey, baiklah kita pergi ke bilik kucing. Ya, itu dia. Hello semua. Ya, ini Silk, Sutra. Ya, ini Cookies, semua terjun. Mereka happy sebab mereka dapat keluar kandang. Yang dikeluarkannya hanya kucing betina saja, iaitu 6 ekor, tetapi yang seekor lagi tak nak keluar sebab ada di antara anak-anaknya yang suka attack dia. Yang ketiga, yang ini Becak. Becak ni dia ada 3 ekor anak, iaitu Silk, Cookies dan Ibak. Okay, yang jantan yang Kak Tina sedang buka kandang ni tak dibenarkan turun. Kalau dia turun pun dia tak boleh nak survive sebab dia akan kena attack dengan yang betina. Yang jantan ni dia penakut sikit sebab warna putih dengan warna hitam. Baiklah, yang ni pun jantan, black. Tidak dibenarkan sebab dia tak boleh nampak yang warna putih di belakang Kak Tina tu. Nanti dia akan serang. Black ni jenis predator sikit. Dia agresif. Kak Tina pun pernah kena gigit dengan dia. Sebenarnya gigitan kucing ni sakit ya, bisa. Tapi Kak Tina sentiasa ada stok minyak gamat. Jadi apabila kena gigit kucing tu, cepat-cepat kita sapu. Pertama, pendarahannya akan berhenti. Dan yang kedua, rasa bisa dari gigitan kucing tadi akan hilang. Sebab kena gigitan yang betul-betul gigit tu memang sangat sakit. Yang di bawah ni kakak. Dia jenis kucing yang talkative dan juga hyperaktif. Dan yang Kak Tina dah buka tadi tu abang warna putih. Sik kalau dia ingat Kak Tina nak bagi makan, dia dah masuk awal dah. Okey, sebenarnya Kak Tina ada kucing, ada 4 ekor kucing jantan. 1 warna putih, 2 warna putih, 1 warna hitam putih dan 1 lagi oyeng. Yang oyeng tu buta, dua-dua mata dia buta. Pernah tanya kat doktor sama ada nak operation atau tidak. Doktor kata kalau dia tak ada masalah tak payah. Sebab risiko operation tu kita tak tahu sama ada makin membaik atau makin buruk situasinya. Jadi Kak Tina tak keluarkan oyeng ni sebab takut dia bergaduh dan mungkin akan mencederakan mata. Jadi memang Kak Tina tak keluarkan. Kalau nak keluarkan juga, jadi yang lain semua masuk kandang. Jadi dia akan main siku-siku. Jadi Kak Tina tinggal sapu, ada pasir yang bertebaran. Tu dia ada abang dengan kakak, 2 ekor kucing putih. Sebenarnya Kak Tina bersihkan kandang kucing ni 3 kali sehari, pagi, petang dan juga malam. Kalau pagi Kak Tina akan bersihkan dengan tepat pembuangan najisnya. Begitu juga malam. Kecuali petang Kak Tina cuma bersihkan tempat makan dan minumnya sahaja. Jadi malam tak perlu bersihkan tempat makan dan minum, cuma bersihkan tempat pembuangan najisnya sahaja. Dan setiap seminggu sekali Kak Tina akan bersihkan tray diorang. Itu mengikut giliran.
sebab kalau nak bersihkan semua sekali mungkin memakan masa yang sangat panjang, kadang-kadang sampai 2 atau 3 jam. Itu kalau kondisi bilik ni teruk sangat. Jadi sebenarnya bilik ni Kak Tina bina khas untuk kucing-kucing Kak Tina sebab nak beri keselesaan kepada kucing-kucing Kak Tina supaya mereka sihat. Alhamdulillah, setakat ni Kak Tina dah vaksinkan mereka 2 kali setahun. Pada tahun pertama iaitu tahun lepas, dan vaksin pada tahun kedua hanya sekali sahaja. Dan Alhamdulillah setakat ni mereka tak pernah sakit lah. Sesama ke atau apa demam ke, setakat ni tak sakit. Dan bilik ini juga dibekalkan dengan 2 kipas, 1 kipas silin dan 1 kipas dinding dan 1 exhaust fan. Dan 1 lagi lombok tray untuk menyedut bulu-bulu. Itu pun oleh kerana kucing ni banyak, lebih kurang 10 ekor, bukan lebih kurang lah, memang 10 ekor. Jadi 1 lombok penyedut udara tu pun tidak mencukupi. Dan memang kadang-kadang 2 minggu sekali Kak Tina akan vacuum bilik ni sebab ada bulu-bulu yang tidak tersedut oleh penyedut udara tadi. Baiklah, sekarang Kak Tina tengah membersihkan bekas minuman mereka. Bekas minuman ni Kak Tina cuci dengan sabun pencuci 2 kali sehari, iaitu pagi dan juga petang. Kak Tina rasa macam bagi makan anak-anak dekat asrama. Susu makanan, susu minuman. Dan 10 ekor ni dia ada 3 jenis makanan yang berbeza. Okey, untuk tim pertama mereka makan, iaitu kakak dan abang, dia ada 3 jenis makanan yang digabungkan, iaitu ayam, kemudian ayam dengan nasi yang telah dibentuk dalam bentuk kabis ya, dan juga 1 lagi untuk kesuburan bulu sebab kakak dan abang ni kucing long hair dan yang lain tu short hair saja. Okey, yang tim kedua 2 jenis makanan yang digabung, iaitu ayam dengan 1 lagi ada nasi dan ayam juga. Jadi nasi dan ayam tu disatukan, dia macam memang makanannya biskut. Dan 1 tim lagi kambing. Dan yang kambing ni dia agak mahal sikit. Jadi Kak Tina bukan tak nak bagi mereka makan campur macam ikan ke. Okey, makanan yang dari ikan, kucing Kak Tina tak boleh makan sebab mereka alergik. Semua alergik. Kalau makan daripada ikan ni, kulit mereka akan kudis-kudis, akan gatal-gatal. Jadi untuk menyelamatkan mereka daripada sakit dan mengeluarkan wang yang banyak, jadi Kak Tina beli makanan daripada ayam. Jadi mana-mana pemelihara kucing kena tahulah makanan mana yang sesuai dengan kucing. Kalau kucing tu berkudis atau gatal-gatal, kalau kita bawa ke doktor tak mau sembuh, itu bermakna datangnya daripada makanan. Sama ada kucing tu alergik dan tak sesuai. Dan kucing Kak Tina ni pun kalau bagi wet food pun ada yang memang tak nak sentuh langsung, dan ada yang setakat makan sedikit kemudian ditinggalkan, dan ada 2-3 ekor yang suka. Jadi Kak Tina tak sentiasa berilah. Lagipun wet food ni menyebabkan gigi mereka akan ada karang gigi, sebab wet food tu akan melekat pada gigi mereka. Dan sebenarnya doktor pun menyarankan untuk lebih kesihatan kucing itu lebih terjamin, lebih baik bagi makan biskut. Dan biskut tu tidaklah yang terlalu murah. Dan kalau kucing tu dari kecil dah biasa makan nasi dengan ikan atau makan dengan ayam, itu bergantung pada kesesuaian lah. Tapi nak ingatkan ya, supaya kucing ini
jangan diberi makan tulang ikan atau tulang ayam. Itu akan menjejaskan sistem penghadaman mereka. Walaupun kita tahu mereka adalah binatang yang pemakan, ya. Mereka boleh makan tulang, mereka boleh makan, tapi sebenarnya hakikatnya itu menjejaskan kesihatan mereka. Jadi kalau nak bagikan, buang tulangnya, sebab kadang-kadang tulang tadi juga boleh menyebabkan tenggorokan mereka luka. Dan mungkin ada tulang yang terlekat di gigi mereka. Okey. Dan seterusnya, macam Kak Tina gunakan air dari Conway, iaitu air penapis yang sering ditukar 2 kali sehari, itu pagi dan petang. Dan Kak Tina suka tengok kalau mereka dapat air yang baru tu, mereka akan minum sepuasnya, macam puas saja minum air tu. Dan Alhamdulillah, sejak penggunaan air daripada Conway ni, kesihatan mereka lebih terjamin. Dan mereka bukan kata tak pernah sakit perut. Maknanya kadang-kadang ada kucing yang cirit-birit, ada kucing yang muntah-muntah. Okey, kalau kucing Kak Tina setakat ni yang cirit-birit tu, dalam setahun tu mungkin ada seekor sekali saja. Tu pun mungkin dia makan makanan tanpa pengetahuan Kak Tina. Makanan yang mungkin dari serangga. Dan kalau kucing Kak Tina muntah pun muntah kerana bulu, ataupun mungkin dia terlekat makanan. Sebab kucing ni kadang-kadang dia ada jenis yang rakus makannya atau pelahap. Jadi mereka kadang-kadang tercekik. Jadi Kak Tina suka ingatkan mereka, okey, makan tu slow. Walaupun mereka tak faham, tapi kalau kita anggap mereka tak faham sebenarnya, tapi mereka faham. Kalau kita suruh makan duduk, okey, mereka akan duduk makan. Jadi kalau katakan kita nak cium, nak suruh kiss mak. Kalau kita hulurkan pipi kita beberapa kali, mereka akan faham. Jadi sebenarnya kucing ni sebenarnya dia memahami apa yang kita perkatakan. Sebab kita jangan anggap binatang ni bodoh, binatang ni tak cerdik. Sebenarnya binatang juga ada akal, tapi akalnya sangat sedikit, ada limited. Tetapi sebenarnya ada juga kucing-kucing yang memang cerdik. Mungkin bergantung pada pemakanan dia. Kalau pemakanan dia sihat, menyebabkan otaknya juga boleh berfungsi dengan baik. Tapi kalau kucing yang nampak bela-bela atau selenga tu, sebab mungkin ada pemakanan dia. Macam kucing di jalanan yang terbiar, dia memang kelihatan lemah sebab dia tidak mendapat pemakanan yang baik. Okey, sebenarnya Kak Tina beli kucing ni seronok, ya. Satu, kita ada teman. Kadang-kadang kalau kita sedih, kita boleh berbicara dengan mereka. Walaupun mereka tak faham sepenuhnya. Dan kadang-kadang ada tingkah laku atau gelagat yang mencuit hati. Baiklah, sekarang Kak Tina dah bersihkan lantai, mop lantai. Sebab kadang-kadang berdebu. Memang bukan kadang-kadang lah, bilik ni sentiasa berdebu. Jadi pasir yang Kak Tina gunakan pun juga pasir yang terpilih. Ya, sebab kalau pilih pasir sembarangan tak ada juga. Baiklah, rakan-rakan sekalian, Kak Tina sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.